KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey. Itu dia, anda lihat Wani dalam seragam yang berbeza hari ini. Maklumlah hari ini merupakan hari Jumaat, so Wani rasa nak ambil mood belajar tu lebih sikit lah hari ini kerana kita akan sama-sama belajar subjek yang menarik iaitu subjek pertanian. Tapi sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, Wani akan pesan sekali lagi untuk sentiasalah patuh kepada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mesti nak tahu siapa guru kita untuk hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan profil guru kita pada hari ini. Ini dia kita bawakan Cikgu Muhammad Hasrul Hisham ke studio Road to Success hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Cikgu? Sihat. Nampaknya Cikgu pakai baju purple, tie purple lebih kurang sama kita hari ini ya Cikgu. Itulah. Okey, Cikgu, selamat datang ke studio dan sebelum kita nak tahu apa yang kita akan fokus dalam pertanian hari ini, Wani akan bawa Cikgu ke meja istimewa kita untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu. Okey, lepas Cikgu pakai, Wani akan pakai pula. Ini sebagai langkah berjaga-jaga dan langkah seterusnya kita akan sentiasa pakai pelitup muka sepanjang rancangan ini ya Cikgu. Alright, sekarang ini kita mesti nak tahulah apa yang Cikgu Hasrul nak sama-sama kongsikan untuk subjek pertanian hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 1 iaitu sains tanah, tapi dalam subtopik 1.3.2 iaitu pengiraan baja. Okey, jadi hari ini kita lebih kepada pengiraan lah. Lebih sebab kepada pengiraan. Di hadapan saya ni disediakan satu kalkulator. So kita nak buat kira-kira lebih hari ini ya Cikgu. Okey, baik. Kita pun dah tak sabar. Wani sendiri pun dah tak sabar nak belajar pertanian. Tapi sebelum tu kita nak dengar dululah pandangan calon mengenai subjek pertanian ini. Dan sekaligus kita akan berehat dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikmal Hakim bin Jamal Nasir dari Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Empat Gerik. Saya sangat minat dengan subjek pertanian kerana banyak bab-bab dalam pertanian ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Antara bab yang sukar bagi saya ialah tajuk pengiraan baja, yang kita perlu mengingati formula tersebut. Tetapi dengan kaedah yang diajarkan kepada saya dan rakan-rakan, kami dapat mengingati formula tersebut dengan mudah. Assalamualaikum, saya Nur Hashimah daripada SMK Batu Empat Gerik Perak. Saya meminati subjek pertanian kerana banyak topik-topik yang saya dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian saya. Topik bahagian pengiraan baja saya belum dapat kuasai, tapi dengan kaedah yang diajarkan oleh cikgu saya untuk pengiraan baja dengan formula yang diajar, saya dapat menjawab soalan pertanian dengan mudah dan mengingati formula itu bagi mendapatkan jawapan untuk membuat pengiraan nutrien, baja dan kos baja. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hazika dari SMK Batu Empat Gerik. Subjek pertanian merupakan subjek yang menarik kerana banyak perkara yang saya dapat belajar. Banyak topik yang senang dan ada juga yang susah untuk saya kuasai, terutamanya topik pengiraan baja. Tapi dengan bantuan guru, saya dapat mengingati semua formula dengan lebih mudah. Last but not least is, pertanian is awesome. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita Cikgu Muhammad Hasrul dari SMK Batu 4 Gerik Perak. Okey, macam tadi Wani dah bagi tahu kita akan belajar subjek pertanian. Sekarang ini cikgu kita bukan saja berdua di studio kerana kita akan sama-sama menjemput para pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita nak bawakan semua pelajar dari SMK Batu 4 Gerik Perak untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam. Tu dia meriah pelajar cikgu semua. Okey, kita nak berkenalan lah dengan mereka ni dulu. Boleh tak anda semua bagi tahu nama dan umur berapa? Kita nak mulakan dari Rohaizat. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rohaizat bin Nizam dari SMK Batu 4. Okey, seterusnya Syazana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Syazana binti Syamsuddin dari SMK Batu 4 Gerik. Okey, baik. Kita nak minta Fudia. Fudla. Oh, maafkan saya, Fudla. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nafudla Anissa binti Mak Saad dari sekolah SMK Batu 4. Okey, Fudla. Seterusnya kita nak minta Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Syazwan bin Mat Bahar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Gerik Perak. Okey, kita ada pelajar nama sama dengan host didik TV kita juga, Afiq Syazwan ya. Okey, terus kita nak minta Syamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil bin Noh dari SMK Batu 4 Gerik Perak. Okey, dan akhir sekali kita ada Aidatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidatul Syafriah binti Ahmad Syaril dari Sekolah SMK Batu 4 Gerik Perak. Alright, terima kasih semua sudah memperkenalkan diri anda. Kita lihat di sini ada 2 orang pengawas pusat sumber, betul? 2 orang dan 2 lagi atau seorang pengawas iaitu Syamil. Syamil pengawas pusat sumber. Pengawas pusat sumber. Seorang lagi pengawas koperasi. Okey, nampaknya ada ramai pengawas di sini ya, cikgu. Okey, baik, kita dah berkenalan dengan semua pelajar dan sekarang ini kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Kalau anda di rumah sudah bersedia, di atas talian kalau dah bersedia buat macam ni. Thumbs up. Kalau dah bersedia nak belajar. Okey, jom kita mulakan subjek pertanian kita sekarang. Dipersilakan, cikgu. Okey. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan topik di bawah tajuk besar iaitu sains tanah. Okey, kita akan belajar dalam topik 1.3.2 iaitu pengiraan baja. Okey, jadi topik ini amat penting kerana dia akan membantu pelajar macam mana kita nak menghitung satu-satu penggunaan baja bagi penanaman, sayuran ataupun pokok lah. Okey, jadi kita tengok. Sebelum tu kita masuk dahulu standard kandungan. Okay. Standard kandungan bagi topik pengiraan baja adalah menghitung kuantiti nutrien yang terdapat dalam satu formulasi baja, dan yang kedua apa yang pelajar akan dapat, dia dapat menghitung kos baja dan kos satu program pembajaan tanaman. Okey. Jadi kita tengok. Okey, sebelum saya nak menyentuh berkaitan dengan topik 1.3.2, saya akan masuk dahulu sedikit berkaitan dengan topik 1.3 iaitu baja dan pembajaan. Kerana topik ini ada kaitan sikit dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini, pengiraan baja. Okey. Kita tengok. Okey, jadi pelajar kena tahu asas. Okey. Jenis baja iaitu baja organik dan baja kimia. Okey, jadi di bawah baja organik adalah kita terhasil daripada apa? Baja organik. Okey, contoh dia terhasil daripada tinja haiwan yang diproses. Contoh dia tinja ayam. Selain daripada ni kita boleh guna juga tinja yang lain lah. Najis ternakan yang lain. Contoh dia macam kambing, lembu, kerbau, itik. Okey, jadi kita tengok yang kedua, sisa kilang pertanian. Okey, contoh dia hampas kelapa sawit. Okey, dan bahan yang ketiga adalah sisa ladang. Okey, sisa ladang iaitu sekam padi. Okey, selain daripada sekam padi, banyak lagi lah bahan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan baja organik. Ya, ini antaranya lah kan cikgu, sebenarnya ada lebih banyak. Lebih banyak. Sebab apa? Sebab semuanya semula jadi. Ya. Okey. Okey, ini contoh-contoh baja yang ada lah.
yang dihasilkan baja organik. Kita tengok. Saya tak nak fokus sangat berkaitan dengan baja organik. Saya akan fokuskan kepada baja kimia sebab yang ni akan membantu pelajar dalam pengiraan baja nanti. Kita tengok baja kimia yang dia mempunyai 4 jenis, iaitu yang pertama baja tunggal, baja sebatian, baja campuran dan baja lengkap. Jadi kita tengok satu persatu. Boleh Wani? Boleh, cikgu. Kita tengok dahulu baja tunggal. Apabila kita sebut baja tunggal, tunggal itu adalah satu. Jadi mengandungi satu nutrien utama yang diperlukan oleh tanaman dan terdiri daripada nitrogen, fosforus dan kalium. Jadi dalam satu baja, contoh saya tunjuk yang ni urea. Dia mempunyai kandungan nitrogen. Dia mempunyai kandungan nitrogen. Dia mempunyai kandungan nitrogen. Unsur nutrien iaitu nitrogen sebanyak 46%. Bagi CIRP, ia mempunyai kandungan nutrien fosforus sebanyak 30%, dan bagi muriat of potassium, dia mempunyai 60% unsur nutrien kalium. Bagi ketiga-tiga ni, dia ada fungsi dia lah. Kenapa wujudnya nutrien ni? Dia ada fungsi dia. Contoh dia, macam nitrogen, dia diperlukan oleh tanaman untuk daun. Yang kedua, fosforus diperlukan untuk menguatkan akar pokok. Dan kalium untuk buah dan bunga. Jadi contoh, kalau Wani nak tanam pokok yang berdaun, jadi Wani gunakan baja urea. Baja urea. Beli baja urea dan gunakan. Untuk akar, kita gunakan CIRP, dan untuk buah dan bunga, kita lebihkan penggunaan kalium. Unsur nutrien kalium. Boleh Wani? Boleh. Maksudnya pelajar-pelajar boleh? Pelajar semua boleh? Semua itu memberi fungsi yang berbeza lah sebenarnya cikgu. Itu nama dia baja tunggal. Baja tunggal. Kita tengok baja yang seterusnya. Baja campuran. Baja campuran mengandungi 2 atau lebih nutrien utama tanaman yang disebatikan secara kimia. Dan kandungan nutrien adalah pelbagai nisbah. Di mana nisbah dia? Kita boleh tengok dekat sini. 9, nisbah 3, nisbah 21, nisbah 2. Tapi dekat sini, kenapa dipanggil baja campuran? Macam tadi, kita belajar baja tunggal, dia hanya ada satu, betul? Ya. Dalam satu beg dia hanya ada satu. Tapi dekat sini baja campuran dia ada lebih nutrien. Dalam satu beg baja. Contoh saya ambil yang ni. Ambil yang tengah ni lah. Kita tengok baja campuran dia mempunyai NPK. Wani boleh ingat NPK ni merujuk kepada apa tadi? Nitrogen, fosforus dan kalium. Bagus Wani. Dan ada campuran magnesium sulfur. Di dalam satu beg ni dia bercampur. Kita tengok baja yang ketiga, baja sebatian. Baja sebatian dihasilkan daripada baja campuran 2 atau lebih baja tunggal yang berbeza saiz, bentuk dan ketumpatan, dan campuran dilakukan secara fizikal tanpa melibatkan tindak balas kimia. Jadi dekat sini macam baja campuran tadi, kita tengok ada unsur lain. Tapi untuk baja sebatian, dia hanya mempunyai NPK. Macam ini. Dia hanya mempunyai NPK. Kita boleh tengok ada nisbah dekat sini. 15, nisbah 15, nisbah 15. Yang ini merujuk kepada nilai apa? NPK. Nitrogen, fosforus dan kalium. Dan akhir sekali adalah baja lengkap. Baja lengkap mengandungi kombinasi semua nutrien yang diperlukan iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Mengandungi nutrien mikro, campuran enzim dan pengawal tumbuhan semula jadi. Yang ni dia lengkap. Semua ada. Unsur-unsur nutrien tu ada dalam satu beg baja ni. Boleh? Boleh. Kenapa saya fokuskan kepada baja ni, baja kimia? Sebab kita boleh ambil dia punya maklumat dekat sini untuk pengiraan baja kita nanti.
Baik. Okey. Okey, barulah kita akan masuk topik kita pada hari ini, iaitu 1.3.2 pengiraan baja. Okey. Okey, jadi pelajar boleh nampak? Ya, nampak. Boleh. Okey, jadi dekat sini sebelum saya nak tanya pelajar, saya nak tanya Wani dululah. Boleh Wani? Saya cuba, cikgu. Okey. Wani try bezakan antara baja sebatian dengan baja organik. Apa yang Wani boleh nampak pada maklumat yang tertera pada bungkusan? Kalau untuk baja sebatian, apa yang saya nampak hanya ada nisbah NPK tadi, 15, nisbah 15 dan nisbah 15. Okey. Lepas tu maklumat lain tak ada sangat, cikgu. Kalau macam baja organik, saya nampak ada kata saya kurang nampak di situ, tapi ada kata biji sayur-sayuran. Ya. Lepas tu buah-buahan, betul tak? Dan betul. Lain-lain. Okey. Itu yang saya nampak dapat bezakan lah, cikgu. Boleh kita tanya pelajar pula? Boleh, semestinya. Cikgu nak tanya, Sazana lah. Sazana, boleh awak terangkan apa perbezaan yang awak nampak? Dari segi grade baja. Ya. Dengan grade dengan nisbah perbezaan 2 nisbah. Ya, lagi baja organik ada tak? Tak ada. Okey, tiada. Okey. Okey, terima kasih Sazana. Okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok perbezaan yang paling ketara dekat sini. Macam baja sebatian, dia mempunyai nisbah. Tapi baja organik dia tiada nisbah. Okey. Jadi maklumat ni kita akan gunakan untuk pengiraan baja kita nanti. Okey. Jadi merujuk kepada grade baja bagi nutrien. Okey. Jadi kita masuk formula. Okey. Jadi apabila menyebut berkaitan dengan pengiraan baja. Okey. Yang ni confirm. Mana-mana mata pelajaran yang melibatkan pengiraan, mesti guru-gurunya akan menerangkan berkaitan dengan formula. Betul? Betul. Okey. Jadi sama juga dengan topik pengiraan baja kita pada hari ini. Okey, kita akan belajar dahulu formula. Kuasai dahulu formula bagi membuat pengiraan baja. Okey. Untuk pengetahuan Wani, okey, bagi pengiraan baja, bagi subjek pertanian, dia melibatkan 3 jenis pengiraan. Okey, iaitu pengiraan bagi menghitung kuantiti nutrien, yang kedua menghitung kuantiti baja, dan yang ketiga menghitung kos baja. Okey. Nutrien, baja dan kos baja. Dan kos baja. Okey, boleh? Okey, jadi kita tengok yang pertama. Formula menghitung kuantiti nutrien. Okey. Dekat sini, dekat atas ni adalah pelajar akan tengok di dalam buku teks. Dia akan biasa tengok dah. Dalam buku teks ada. Okey, tapi saya buat satu kaedah yang baru ataupun saya namakan formula saya ni adalah formula bisnes baja. Dengan menggunakan kaedah mnemonik. Mnemonik. Agak-agak Wani tahu tak mnemonik tu apa? Saya tak tahu, cikgu. Tak pernah dengar, cikgu. Tak pernah dengar? Okey. Mnemonik ni adalah kita menggunakan kata kunci ataupun ayat yang lain bagi memudahkan pelajar tu mengingat formula dengan lebih senang. Okey, jadi ni adalah formula yang diberikan di dalam buku teks. Okey. Berat nutrien, grade bahagi dengan 100 didarabkan dengan berat baja. Okey, jadi dekat sini pelajar perlu buat yang macam ni untuk dapatkan jawapan. Tapi kemungkinan pelajar akan tertukar dia punya jalan kira. Kemungkinan grade ni akan berada di bawah. 100 di atas. Okey, faham? Di tepi ni nak buat apa? Berat baja ke berat nutrien? Dah pening. Ya, okay, jadi saya buat satu kaedah dan saya wujudkan satu formula bisnes baja. Saya panggil dia. Okey. Kita nak test pelajar. Dia ingat lagi ke tak formula yang saya buat ni? Okey, jom tanya. Okey, jom kita tanya siapa. Okey. Siapa nak cuba? Cikgu nak tanya. Okey, Afiq. 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 Cuba, Afiq. Okey, cuba Afiq. Afiq Syazwan. Kaedah dia iaitu
nanti guru pergi beli baju. Okey, Apik sebut tadi, nanti guru pergi beli baju. Okey, betul Afiq? Ya, betul. Masih ingat lagi cikgu. Masih ingat lagi. Okey, jadi dekat sini kita tengok. Nanti ni adalah kata kunci dia. Supaya pelajar mudah mengingat menghitung kuantiti nutrien. Di mana? Okey, dekat sini. Nutrien. Jadi saya ambil perkataan di depan ni, N. Jadi saya tukar kepada nanti. Okey, grade berada di atas. Okey, jadi saya tukar kepada guru. 100 saya tukar kepada peratus lah, sebab 100 ni peratus lah kan. Okey. Saya tukar kepada pergi. Dan berat baja saya tukar menjadi beli baja. Okey, jadi pelajar hanya ingat ayat macam ni. Okey. Dia adalah susunan, dia macam urutan sahaja. Jadi pelajar tak akan tertukar lah. Sebab dia dah ingat ayat dia. Sebenarnya. Nanti guru pergi beli baja. Jadi pelajar akan selalu sebut, nanti guru pergi beli baja, nanti guru pergi beli baja. Betul. Okey. Jadi pelajar dah tahu dah. Okey, kalau nanti ni adalah kata kunci dia untuk menghitung nutrien. Okay, sebut je, kalau tengok je soalan, pelajar jumpa je soalan kata sila hitung nutrien. Okey, nyatakan. Okey, jadi pelajar kena nyatakan formula mana yang dia perlu gunakan. Okey, jadi dia dah dapat dah kata kunci kat situ. Iaitu nutrien. Jadi pelajar dah ingat, okey, nutrien N. N merujuk kepada nanti. Nanti apa? Dia dah tahulah step yang seterusnya untuk pengiraan. Nanti guru pergi beli baja. Okey, itu dia, kita dah nampak kaedah mnemonik. Itu dia, senang nak hafal. Just hafal nanti guru pergi beli baja. Okey, lepas ni kita nak tengok lagi apa formula yang Cikgu Hasrul sediakan untuk kita. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah. Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Hasrul dan para pelajar dari SMK Batu 4 Gerik Perak. Okey, Wani nak tanya, pelajar di atas talian masih bersemangat ke tu nak menjawab soalan yang akan dibagi oleh Cikgu Hasrul nanti? Kalau semua masih semangat, tunjuk thumbs up macam tadi. Itu dia, kita nampak semua pelajar cikgu hari ni ceria-ceria belaka, cikgu bersemangat. Ya, okey. Tadi kita dah tahu cara untuk menghitung kuantiti nutrien. Jadi kita nak teruskanlah dengan pembelajaran kita yang seterusnya, cikgu. Okey. Kita tengok formula yang kedua. Okey, tadi kita dah ingat formula yang pertama iaitu menghitung kuantiti nutrien. Apa? Nanti guru pergi beli baja. Okey, bagus Wani. Okey, jadi kita tengok formula yang kedua iaitu menghitung kuantiti baja. Okey. Ini adalah formula yang biasalah. Sama juga kita akan jumpa dalam buku teks. Okey. Berat baja sama dengan peratus bahagi grade didarabkan dengan berat nutrien. Okey, Wani boleh tengok kan tadi? Kalau bagi menghitung kuantiti nutrien tadi, grade berada di mana? Grade berada di atas dan peratus berada di bawah. Ya. Tapi tengok, untuk menghitung kuantiti baja, dia tertukar. Peratus di atas, grade di bawah. Jadi dekat sini, kalau pelajar hanya mengingat formula yang macam ni, kemungkinan pelajar tu akan tertukar. Betul. Dia akan confused. Di mana nak letak? Sudah, grade di atas ke di bawah? Jadi kalau dia buat kesilapan meletakkan grade ataupun 100 ni di atas ataupun di bawah, dia akan mendapat jawapan yang salah. Okey, jadi rugi. Okey, jadi kita tengok formula yang kedua. Okey, kita tanya pelajar pula. Dia masih ingat lagi ke tak? Okey, Afiq tadi dah? Dah, seterusnya. Okey, dah ingat. Kita tanya tanya siapa pula? Okey, siapa yang nak tolong? Siapa pula? Siapa nak tolong cikgu? Adakah Okey. Kita bagi Syamil dulu. Kita bagi Syamil. Ni Syamil ni. Pengawas ke ni cikgu? Pengawas pusat sumber. Okey. Okey, apa Syamil? Bila pelajar guna buat niaga. Okey, bagus Syamil. Okey, terima kasih. Okey, jadi bila merujuk kepada kata kunci kat sini iaitu baja. Baja. Okey. Bila pelajar merujuk kepada peratus,
guna merujuk kepada grade dan buat niaga merujuk kepada berat nutrien. Jadi ayat yang pertama tadi bagi menghitung kuantiti nutrien. Nutrien nanti. Nanti guru pergi beli baja. Bersambung dengan bila pelajar guna buat niaga. Nampak ada kaitan kat situ. Betul. Bila pelajar guna buat niaga. Okey. Jadi ni adalah formula bagi menghitung kuantiti baja. Ya. Okey, jadi pelajar senang untuk mengingat. Jadi pelajar dah tak akan tertukar lagi. Betul. Di mana peratus? Di mana grade? Okey, dia hanya tulis ayat tu, dia dah tahu susunan dia kat mana. Peratus di mana? Ya. Grade dia di mana? Okey, jadi senang. Pelajar jumpa je soalan ni, dia tulis dia punya formula macam ni, dia insya-Allah dia boleh jawab. Ya, insya-Allah. Kita dah masuk ke formula yang kedua ya, cikgu. Ya, kita masuk formula yang terakhir. Ketiga. Ya, ketiga. Okey, formula menghitung kos baja. Okey. Kata kunci seperti biasa, kos baja. Kita ambil kos baja adalah kata kunci dia K, kos. K, alright. Okey. Harga berbeza. Tadi dia melibatkan 100 grade dengan berat. Okey, tapi dekat sini dia melibatkan harga, ialah sebab melibatkan kos. Kos. Kali sebut berkaitan dengan kos, mestilah melibatkan duit. Betul. Okey, jadi kos kita akan bermula dengan harga baja bahagi berat satu beg baja didarabkan dengan berat baja. Yeah. Okey, kita tanya pelajar. Seperti biasa kita tanya pelajar. Yeah. Cikgu tanya Rohaizat. Okey. Rohaizat. Tak dengar suara Rohaizat ni. Okey. Kerana hobi bisnes baja boleh berjaya. Okey, bagus Rohaizat. Okey, terima kasih. Okey. Kerana kata kunci tadilah kos. Kos. Okey, hobi merujuk kepada harga, bisnes baja merujuk kepada berat satu beg baja. Dan boleh berjaya merujuk kepada berat baja. Okey, jadi kerana hobi bisnes baja boleh berjaya. Ya. Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey. Kenapa saya namakan dia ni adalah formula bisnes baja? Sebab dia macam ada satu cerita di sebalik formula ni. Ya. Bukannya okey, pelajar perlu ingat ni cerita lain. Untuk yang ni cerita lain. Yang ni cerita lain. Ayat dia lain-lain, jadi pelajar tu akan confuse. Okey, jadi saya buat dalam bentuk macam ada penceritaan lah sikit. Okey, kita tengok. Okey. Nanti guru pergi beli baja. Bila pelajar guna buat niaga, kerana hobi bisnes baja boleh berjaya. Okey, nampak? Dia macam ada satu cerita. Betul. Pelajar tolong pergi beli baja dan dia bagi kepada pelajar. Pelajar guna untuk apa? Untuk buat niaga. Apabila dah buat niaga, confirm lah kita nakkan boleh berjaya. Boleh berjaya. Okey, agak-agak Wani boleh ingat ke? Boleh cubalah cikgu. Okay, kerana last kali tu dia agak panjang. Ni panjang sikit je. Okey. Nanti kita cuba. Okey, boleh. Apabila kita dah tengok soalan nanti, kita akan cuba. Okey, bagi saya tulis dulu, bagi saya ingat dulu cikgu. Okey. Tak adalah. Okey, boleh? Boleh saya cikgu. teruskan. Okey. Jadi, habis berkaitan dengan formula, iaitu 3. Menghitung kuantiti nutrien, menghitung kuantiti baja dan menghitung kos baja. Okey, jadi kat sini, pelajar hanya ingat yang ni. Yeah. Hanya ingat formula bisnes baja yang saya buat di dalam kelas lah. Tapi saya yakin cikgu-cikgu di luar sana pun dia ada formula yang telah diajarkan kepada anak murid mereka lah. Betul. Okey, ini kaedah yang saya gunakan bersama pelajar saya. Okey. Jadi bergantung kalau mana-mana cikgu ataupun pelajar nak guna, boleh. Boleh. Okey. Jadi boleh kita masuk pada penyoalan. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, kita mulakan penyoalan dekat sini. Okey, kita masukkan sikit supaya lebih faham tentang formula yang kita belajar tadi. Okey. Darjah 1 menunjukkan maklumat yang terdapat pada label beg baja kimia. Inilah. Okey. Maklumat dia. Okey, kita boleh nampak dekat sini apa yang ada kat situ? Baja XYZ ada 10, nisbah 15, nisbah 7. Ada 50 kilogram, ada RM70. Okey, ini maklumat yang tertera pada label baja. Okey, jadi soalan dia,
Nyatakan grade baja tersebut. Okey. Siapa nak tolong cikgu? Siapa nak cuba? Okey, bagus Afiq. Afiq. Okey Afiq, boleh cuba sekali lagi? Boleh. Okey. Nyatakan grade baja tersebut. 10 nisbah 15 nisbah 17. Nisbah 7. Nisbah 7. Okey. Okey. Nisbah 7 je. Okey. Tu dia. Jadi 10 nisbah 15 nisbah 7. Tadi merujuk kepada apa? Wani boleh ingat tak? Grade baja. Yang kita belajar tadi. 10 nisbah 15 nisbah 7. Nitrogen, fosforus dan kalium. Okey, bagus. Okey, diharap pelajar lain pun boleh dapat jawapan yang sama. Okey, kita tengok jawapan soalan yang kedua. Hitung kandungan nitrogen yang terdapat di dalam beg baja XYZ. Okey. Jadi, kata kunci kat sini. Apa yang kita kena dapat? Nitrogen. Okey, nitrogen. Dia merujuk kepada nutrien. Okey, jadi formula mana yang kita nak gunakan? Nitrogen, nutrien. Kata kunci dia nutrien, N. Saya rasa yang pertama tadi. Ya, apa ayat dia? Alamak. Nanti guru pergi beli baja. Okey, bagus. Okey, nampak? Senang? Ya, betul. Jadi, kita hanya tulis dan kita ambil dia punya maklumat tu, kita gunakan maklumat yang ada kat sini. Okey, dia kata untuk menghitung nitrogen. Jadi, kita ambil angka yang mana? Nombor yang mana? Nombor 10. Okey, 10. Okey, sebab N, P, K. Okey, dia suruh hitung kandungan nitrogen. Okey, jadi kita ambil, kita bagi pelajar lah. Kan kalau cikgu kira, cikgu dah tahu kita bagi pelajar. Kita minta pelajar perempuan pula lah cikgu. Kita minta pelajar perempuan lah. Kita minta Aidatul. Aidatul. Jawapan dia 10 per 100 darab 50. Lepas tu dapat jawapan dia 5 kg nutrien. Okey, kita tengok betul ke tak? Betul ke? Okey. Darab dengan 50. Dan jawapan dia, 5 kg nutrien. Bagus, Aidatul. Ni, jadi pelajar mudah nak dapatkan jawapan. Sebab dia hanya ingat dia punya formula tadi. Nanti guru pergi beli baja. Okey. Boleh kita teruskan soalan kedua? Boleh, cikgu. Soalan yang kedua, Rajah 2 menunjukkan maklumat yang terdapat pada label beg baja kimia. Tadi baja XYZ. Yang ni baja MOP ataupun lebih kepada baja muriat potasi. Hitungkan kuantiti baja. Tadi menghitung kuantiti nutrien. Yang ni menghitung kuantiti baja. Kita gunakan formula yang mana? Formula yang kedua. Okey. Apa ayat dia? Bagi saya cuba, cikgu. Ya. Bila pelajar guna buat niaga. Okey, bagus. Okey, nampak senang kat situ. Jadi kita bagi pelajar lah jawab. Semestinya cikgu, mereka lah kena jawab. Ya. Siapa pula nak cuba? Rasanya kita bagi Fudla. Fudla. Okey, Fudla. Boleh cuba? Boleh. Okey, bagus. 100 per 60 darab 110 sama dengan 183.33 kg nutrit potasi. 183.33 kg muriat potasi. Okey, bagus Fudla. Jadi kita tengok formula dia kat sini, menghitung kuantiti baja. Jadi peratus dia di atas sebab bila pelajar guna buat niaga. Jadi peratus bahagi grade darab dengan berat nutrien. Jadi 100 ni adalah dia punya peratus. 60 dia punya grade. Dan 110 adalah soalan yang dah bagi kat sini iaitu berat nutrien. Jadi pelajar akan dapatlah jawapan dia 2 markah. Biasanya soalan ni kita akan jumpa di bahagian A. Baik. Kita tengok soalan yang ketiga. Ini dalam bentuk jadual. Berdasarkan maklumat pada jadual 3,
hitung kos baja. Okey, tadi nutrien. Yang kedua tadi baja. Yang ketiga kos baja. Kos baja. Okey. Untuk 5 hektar. Okey. Wani nak cuba bagi formula tu? Saya cuba kerana yang akhir ni saya agak ingat lupa sedikit. Kalau saya ingat kerana hobi, bisnes baja boleh berjaya. Okey, bagus. Betul? Betul. Okey. Nampak? Senang je kat situ kan? Okey, jadi kita tengok kata kunci dia tadi kerana. Betul? Okey, kerana adalah kata kunci bagi kos. Okey, jadi hobi bisnes merujuk kepada harga. Okey, harga. Bisnes baja merujuk kepada berat. Satu beg baja dan berat baja keperluan baja. Okey, jadi daripada jadual ni kita boleh dapatkan maklumat dia. Dan kita dah tahu formula apa yang akan digunakan dan sekarang ni kita nak tahu jawapan para pelajar, tapi kita bagi mereka ambil masa dulu untuk cek sama ada boleh ke dapat 3 markah untuk soalan ni. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan guru kita Cikgu Muhammad Hasrul serta 6 orang pelajar yang sangat bersemangat dan komited hari ini dari SMK Batu 4 Gerik Perak untuk sama-sama belajar subjek pertanian. Baik Cikgu, kita nak pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, saya sambung ya. Okey, jadi untuk menghitung kos baja, okey, maklumat yang pelajar kena tahu. Okey, mesti harga dalam berat dia dalam satu beg baja dan dia punya berat dalam satu-satu tanaman itulah. Okey, jadi maklumat kat sini kita gunakan formula yang tadilah. Formula apa? Kerana hobi bisnes baja boleh berjaya. Okey, jadi kat sini seperti biasalah kita tanya pelajar lah. Okey. Kita minta Wani nak tanya siapa? Saya nak minta Syazana. Okey. Syazana boleh? Boleh. Okey. 85 per 50 darab dengan 220. Jawapan dia RM374. Okey, kita tengok dahulu. Betul ke? Okey, betul ke? Okey, RM374. Tapi yang ni jawapan yang Syazana bagi ni dia belum komplit. Belum lengkap. Sebab apa? Sebab soalan ni minta untuk 5 hektar. Syazana baru cari untuk 1 hektar. Jadi siapa nak tolong Syazana? Siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Okey, Afiq. Okey. Macam mana? Ya. RM 374 darab 5 hektar. Okey, kita tengok. Okey, 374 darab dengan 5 hektar, kita akan dapat jawapan dia sebanyak RM1,870. Jadi pelajar akan dapat markah 3 markah. Itu sahaja maklumat yang pelajar perlu kuasai, iaitu harga, berat satu beg baja. Okey, yang ni biasalah berat satu beg baja dia 50 kg dan dia kena cari berapa berat baja. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Okey, dalam bentuk jadual. Tapi macam tadi, kita tengok markah dia 3, 2, 3. Tapi markah untuk soalan ni 9 markah. Wow, banyak. Biasanya soalan ni kita akan jumpa di bahagian B. Okey, jadi kita tengok jadual dia bagi baja. Jadual untuk baja, dia punya grade baja. Dan satu lagi, harga per 50 kg bagi satu beg baja. Dia dah bagi harga dekat sini. Okey. Dia punya soalan, hitungkan kuantiti urea, fosfat asli dan muriat petesi. Dia berada di mana? Baja. Okey. Dalam baja campuran itu, jika tanaman memerlukan 150 kg N, 100 kg fosforus dan 200 kg kalium. Okey, jadi dekat sini
kita dah dapat kata kunci dia kat sini. Iaitu untuk menghitung baja. Jadi kita gunakan formula yang mana? Kuantiti baja. Ya. Formula yang kedua. Ya, formula yang kedua. Aha. Ingat lagi ayat dia. Bila pelajar guna saya dah lupa dah cikgu. Buat niaga. Bila pelajar guna buat niaga. Okey, jadi dekat sini kita tengok dia dah bagi baja untuk urea. Jadi kita dapatkan maklumat dia kat sini. Urea. Kita tengok sahaja urea. Okey. Jadi cara pengiraan dia bila pelajar guna buat niaga. Okey, jadi pelajar kita akan ambil peratus. Okey. Wani boleh tolong nak kira? Boleh, saya cuba tolong kira di sini. Okey, formula dia bila pelajar guna buat niaga. Aha. Okey, jadi kita akan ambil peratus. 100. Bahagi dengan guna. Guna tu merujuk kepada apa? Grade. Grade. Di mana grade dia? Berapa banyak? 46. Okey, betul. 46. Bahagi 46. Darab dengan berat nutrien. Okey, berat nutrien dia dah bagi kat sini. Aha. Berapa tu? Berapa di situ? 150. 150. Okey. Berapa Wani dapat? 326.08. Okey, 08 dia. Kita bundakan menjadi 09. 09. Ya, okey, bagus. Okey. Senang ke? Senang. Buat masa sekarang sebab senang, apa? cikgu. Sebab kita gunakan formula yang tu. Ya. Okey. Fosfat asli. Okey, kita minta pelajar. Okey. Okey, pelajar yang lain tolong kira untuk fosfat asli dengan muriat potasi. Nanti cikgu akan sebut je nama. Tolong bagi jawapan. Okey. Okey, boleh. Okey, bersedia? Okey, sedia. Cikgu akan panggil nama anda dalam masa 1 minit sahaja. Jangan lama-lama. Saya pasti ini merupakan soalan yang senang lah untuk mereka, cikgu. Dia orang ingat je formula, insya-Allah senang. Ya. Kalau Wani pun dah siap nombor 1 tadi dalam masa kurang pada 2 minit, mereka boleh buat 1 minit. Kurang 1 minit tadi. Ya. Okey, siapa dah siap? Okey, siapa dah siap? Okey, siapa dah siap? Okey, Aidatul. Okey, Aidatul A2. Okey, apa jawapan dia? 100 bahagi 30 darab 100. Lepas tu dapat jawapan 333.33. Okey, kita tengok betul ke tak? Fosfat asli. Okey. Kita tengok yang ketiga pula. A3. Siapa nak bagi jawapan? Okey, Rohaizat. Okey, Rohaizat. 100 per 60 kali 200 sama dengan 333.33 kg muriat potasi. Okey, betul. Okey. Dan kita tengok untuk dapat yang ni baru kita dapat 6 markah. 2 markah, 2 markah, 2 markah. Macam lagi nak dapatkan 3 markah? Okey, untuk soalan B iaitu hitungkan kos baja. Okey, tadi Aidatul dah jawab, Rohaizat dah jawab. Kita bagi Syamil. Nampak tekun tengah mengira tu. Okey, Syamil. Tolong cikgu untuk soalan 4B. Okey, cuba Syamil. Okey, cuba. 70 bahagi 50. Ya. Darab 333.33. Ya. Sama dengan RM 466.66. Okey, betul. RM466.66. Okey, jadi kita dapatlah markah 9 markah. Banyak tu 9 markah. Sangat jadi mudah. kalau pelajar ni tinggal soalan ni rugi. Betul. Sini pun dah 9 markah. Ya, dah boleh menyelamatkan markah kita tu, banyak cikgu. ni. Okey. Kita tengok soalan yang kelima. Okey. Jadi soalan yang kelima dia bagi dalam bentuk gambar. Macam tadi jadual. Tapi dia bagi dalam bentuk gambar. Tapi tetap maklumat dia sama. Iaitu mempunyai grade, harga dengan berat. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Hitungkan kuantiti nitrogen, fosforus dan kalium dalam satu beg baja. Okey. Jadi dekat sini nitrogen, nama lagi kuantiti nitrogen. Dia merujuk kepada nutrien. Kita gunakan formula yang pertama iaitu nanti guru pergi beli baja. Okey, jadi kita tengok. Okey, nanti guru pergi beli baja. Okay, kita dapatlah dia punya jawapan. Yang ni
markah dia sebanyak 6 markah. 6. Okey, 6 markah. Okey, jadi kita tengok soalan A2. Sama step dia. Dia soalan yang macam ni, dia sebenarnya membantu pelajar. Kenapa? Dia kalau pelajar tu dah tahu pengiraan di atas ni, automatik yang 2 lagi pun dia akan dapat. Ya, betul. Dia hanya tukar dia punya angka sahaja. Okey, jadi memudahkan dia orang untuk dapatkan 6 markah. Ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kuantiti baja. Yang ni kita gunakan formula yang mana? Kuantiti baja yang kedua. Okey, yang kedua. Apa ayat dia? Bila pelajar guna buat niaga. Okey, bagus. Okey, bila pelajar guna buat niaga. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Untuk baja urea. Yang lain jangan tengoklah. Kita hanya tengok urea sahaja. Okey, jadi baja urea dan dekat sini dia dah bagi berat bagi nutrien. Okey, sebab dia punya formula tadi bila pelajar guna buat niaga. Jadi kena adalah berat nutrien. Okey, jadi dia punya jawapan okey 100 merujuk kepada peratus, 46 ni grade darab dengan 160 untuk berat nutrien. Okey, pelajar kena ingat, pelajar jangan salah ambil maklumat kat sini. Yang berat nutrien dia dah bagi siap-siap. Yang ni untuk N, yang ni untuk P, yang ni untuk K. Jangan tertiba pelajar buat untuk urea. Dia tersalah, terlampau excited. Dia kata soalan ni senang kan? Terlampau excited, sepatutnya kena ambil yang ni. Tapi tersalah pergi ambil yang 120. Confirm jawapan dia salah. Jadi rugilah. Hilanglah markah. Betul. Senang. Jadi pelajar jangan cuai. Baca soalan dan semak jawapan tu selalu. Faham? Okey, walaupun soalan ni mudah. Okey. Dan MOP. Biasalah dah dapat satu dekat atas ni, kita tukar je dia punya angka. Betul. Namanya je yang berbeza yang akan membuat mereka sedikit confused di situ. Okey, kena tentukan NPK. Okey, dan akhir sekali adalah kos baja CIRP bagi kawasan seluas 8 hektar. Okey, cikgu nak tanya pelajar lah. Okey, last. Okey, cikgu nak tanya pelajar. Okey, siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong ni? Cepat. Jawapan terakhir ni. Cepat. Okey, nampaknya mereka malu cikgu untuk soalan terakhir ni pun. Cikgu nak pilih siapa? Okey, kita bagi Aida lah. Okey, Aida tu. Okey, boleh cuba Aida tu. 80 bagi 50 darab 342.86 lepas tu dapat jawapan RM 548.58. Okey, betul. Ada lagi? Ada lagi. Baca soalan betul-betul. Lepas tu RM 548.58 kali 8 hektar. Lepas tu dapat jawapan dia RM 4388.64. Okey, kita tengok. Okey, 438864. Okey. Pelajar kena ingat untuk berkaitan dengan soalan kos baja ni, kalau awak tengok, kena baca soalan ni betul-betul. Bagi penuh. Jangan hanya ambil kos baja sahaja. Kena baca bagi penuh. Sebab soalan ni minta untuk seluas 8 hektar. Okey, jadi seluas 8 hektar. Jadi kena buat step yang kedua, iaitu kena darabkan dengan 8 hektar. Sebab pengiraan yang atas ni hanya untuk 1 hektar. Okey, jadi kita kena darabkan dengan 8 hektar untuk dapatkan 3 markah. 3 markah. Jadi untuk soalan ni cikgu, 3 markah itu bercampur dengan 6 markah. Ya, jadi 9 markah. 9 markah juga untuk soalan ini. Tadi 6 markah tadi. Soalan di bahagian A sini. Jadi kita tengok. Sini dah 6 markah. 6 campur dengan 6 campur dengan 3. 15 markah. Baik. Nampak banyak tu 15 cikgu. markah. Jadi kalau satu ni soalan ni pelajar tak jawab, 15 markah hilang. Ya, betul. Jadi untuk mendapat keputusan yang cemerlang tu agak tipis lah. Okey. Kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya, cikgu. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Ini Wani nak tolong? Nak tolong jawab ke tak? Agak-agak boleh? Saya boleh cuba. Tapi kita nak bagi keutamaan kepada pelajar jugalah, cikgu. Kita nak test mereka dah bersedia ke belum nak duduk SPM ni. Okey, boleh. Kita bagi siapa yang belum je.
Siapa lagi? Siapa yang belum tadi? Okey, Fudla. Okey, Fudla. Boleh tolong cikgu? Boleh. Okey, bagus Fudla. Okay, try. 100 per 21 kali 170 sama dengan 809.52 kg amonium sulfat. Okey, 809 kali 5.52 kilogram. Okey, jadi pelajar hanya gunakan formula yang ni. Sebab dia hanya 3. Jadi pelajar mudah untuk mengingat formula tu. Ya, betul. Okey. Hitung kuantiti nutrien, ingat formula yang pertama. Okey. Untuk hitung baja, ingat formula yang kedua. Ya. Untuk menghitung kos baja, ingat formula yang ketiga. Okey, jadi pelajar senang untuk kuasai. Hanya melihat kepada jadual yang tertera pada kertas soalan. Ya. Okey, jadi amonium sulfat hanya ambil di bahagian atas ni. Amonium sulfat. Okey. Kita tengok yang kedua. Soal asli. Sama juga. Ikut step yang atas. Cuma tukar dia punya angka. Okey. Yeah. Macam tadi, untuk amonium sulfat, dia punya grade adalah 21. Tapi untuk fosfat asli, dia punya grade adalah 30. Dan berat dia, kita tengok dekat sini. Keperluan nutrien ni adalah merujuk kepada berat nutrien. Okey, jadi pelajar hanya isi je maklumannya akan dapatlah jawapan. Ya, betul. Okey. 6 markah. 6 markah percuma. Sama 6 markah. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan yang sama, tapi di bahagian B. Okey, 6B. Tadi 6A. Okey, ini 6B. Okey. Yang ni kata kunci dia. Kita kena pegang kata kunci lah. Pengiraan ni kita kena pegang kata kunci dia, iaitu kos baja. Okey, jadi kos baja kita gunakan formula yang mana? Kos baja formula yang kedua. Kos baja. Kos baja. Ya. Oh, akhir sekali cikgu. Ya, formula yang ketiga. Okey, jadi harga bahagi dengan berat satu beg baja didarabkan dengan berat baja. Okey, jadi dekat sini kita dapatkan di mana ni berat baja ni? Di 6A tadi. Okey, dan kita akan dapatlah dia punya jawapan. Sama juga dengan muriat potasi. Jadi soalan ni adalah soalan berkait. Tu dia kata berdasarkan jawapan di A. Jadi kalau pelajar tak jawab di bahagian A, macam mana dia nak dapatkan jawapan di bahagian B? Jadi kalau A tu dia tak buat, yang B ni confirm akan salah. Betul. Sebab dia berkait kan. Macam mana dia tiba-tiba nak dapatkan berat ni? Dia nak ambil kat mana? Kalau A dia tak buat. Okey. Jadi soalan ni soalan berkait. Okey. 4 markah. Okey, dan kita tengok soalan 6C. Okey, 6C. Jika 120 kg baja kalium nitrat digunakan dalam pembajaan itu, hitung kuantiti X. Okey, kat sini. Nutrien K, kalium yang digunakan. Okey, jadi kita hanya tengok kalium nitrat. Okey, dia minta apa? Hitung kuantiti nutrien. Kita gunakan formula yang nombor 1. Iaitu nanti guru pergi beli baja. Okey, nanti guru pergi beli baja. Okey, kita tengok dia punya step pengiraan iaitu nanti guru 46 ni merujuk kepada grade 100% didarabkan dengan 120 merujuk kepada beli baja tadi. Okey, jadi di mana dapat 120? Daripada soalan. Soalan ni dah tulis kat sini. Jika 120 kilogram baja kalium nitrat. Ambil sahaja maklumat yang ada ni, kita isikan. Yang ni soalan ni tak berkait. Dia tak berkait dengan yang 6B tadi. Yang ni soalan dia asing. Okey. 3 markah. 3 markah. Okey. Kita tengok 6C. 2. Okey, hitung kos pembelian baja. Okey, yang ni formula yang ketiga. Okey, formula yang ketiga iaitu kerana hobi bisnes baja boleh berjaya. Okey, jadi kita tanya pelajar lah. Okey, boleh? Kita tanya pelajar. Okey, last. Okey, last kita tanya sekali pelajar. Tu cikgu, kita nak minta cikgu tunjuk teruslah jawapan untuk pelajar semua. Okey, kita tunjuklah. Okey. 60 merujuk kepada harga. Bahagi 50 merujuk kepada berat satu beg baja dan didarabkan dengan
berat baja. Okay, dapatlah jawapan RM63.36. Jadi itu habislah dia soalan kita pada hari ini. Ya, nampaknya kita dah pun belajar cara dan teknik untuk menjawab pengiraan baja untuk subjek pertanian hari ini. Dan sekarang ini Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Muhammad Hasrul Hisham Rafi dari SMK Batu 4 Gerik Perak. Dan terima kasih kepada 6 pelajar yang sangat sporting hari ini. Kita ucapkan terima kasih Fudla, Aidatul, Syamil, Rohaizat, Afiq dan Syazana. Wani doakan agar anda berjaya mendapat skor yang baik untuk subjek ini. Dan all the best kepada anda semua di rumah juga. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success untuk subjek yang seterusnya. Jangan ke mana-mana dari saya Wani Keri dan Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Anissa, ibu kepada Nur Syazana, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya serta semua calon-calon SPM 2021 SMK Batu 4. Semoga dipermudahkan untuk menjawab kertas peperiksaan SPM, termasuklah subjek pertanian dengan jayanya. Dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura binti Hassan, ibu kepada Aidatul Safiah Ahmad Syaril, bersekolah di SMK Batu 4 Gerik. Saya berharap agar semua pelajar-pelajar dapat memanfaat pembelajaran yang disediakan seperti di Didik TV dan kelas-kelas online semasa pandemik COVID-19 ini. Dan saya doakan semua pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.